pendidikan telah menyediakanlah satu dasar dan garis panduan macam mana kita nak melaksanakan e-pembelajaran di Malaysia. Jadi dalam depan ini ada 5 perkara lah yang tekankan ya. Kita bila sebut tadi, bila e-learning kan orang sebut pasal Meet, pasal Zoom, pasal platform, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi hakikatnya bila kita sebut dasar, dia merangkumi banyak perkara. Bermula dengan infrastruktur, dia terutamanya talian internet. Ini yang isu selalu kita jumpa sekarang ni. Kan? Ada yang tak ada internet. Jadi depan ini dia menekankan dari segi infrastrukturnya, kita kena tingkatkan. Ya, jadi ini menyebabkan universiti-universiti pun berlumba-lumba lah, berusaha untuk nak meningkatkan dia punya kapasiti internet, wifi, kemudahan wifi untuk para pelajar. Jadi dari segi infrastruktur, dari segi pentadbiran, struktur untuk organisasi ya, atau dari segi macam mana nak mengurus, nak melaksana, dan satu yang ketiganya berkaitan dengan kurikulum ataupun e-kandungan. Jadi benda ni ada dalam depan, dasar e-pembelajaran negara. Seterusnya yang keempat iaitu perkembangan profesional ya, maksudnya nak develop kita punya skill di kalangan pensyarah, dan yang terakhir dari segi pembudayaan. Jadi usaha ini ya, dari 5 aspek ini telah wujud sejak 2011 lagi. Jadi apabila ada satu dasar, maka pihak pentadbir, pengurus universiti akan berusaha ke arah itulah. Jadi timbalan-timbalan dekan yang berkaitan akademik, timbalan Naib Chancellor yang berkaitan akademik, semuanya akan berusaha macam mana nak melaksanakan combine e-pembelajaran dalam kita punya proses PDP atau pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan ia bermula 10 tahun, tetapi e-pembelajaran itu sendiri kita tak nafikan sebenarnya agak lama masa yang diperlukan untuk orang nak adapt ataupun orang nak cuba menguasai skill, teknologi, pendekatan yang berbeza dalam e-pembelajaran. Memang mengambil masa yang agak lama. Oleh itu apabila tiba-tiba sahaja COVID datang menyerang, Masya Allah. Jadi kita semua menjadi agak terkejut kerana kita ada skill yang asas saja. Ramai yang ada skill yang asas, tahulah sikit-sikit macam mana nak guna itu, nak guna ini kan. Nak gunakan portal e-learning universiti dan sebagainya, tetapi tidak sampai begitu mendalam. Jadi bila COVID berlaku, semua orang belajar macam mana nak menggunakan Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya untuk PDP. Dari segi pelaksanaan ya, sebelum daripada COVID, kalau di Malaysia secara umumnya penekanan adalah pada blended learning. Blended learning bermaksud menggabungkan di antara pembelajaran bersemuka, face to face, dan juga pembelajaran secara online. Blended learning ya, di mana pemberatnya sebenarnya sebelum COVID lebih banyak kepada bersemuka dan hanya sedikit sahaja pemberat untuk e-learning. Dari segi pengiktirafan lah ya, kerana memandangkan kita sudah ada dasar yang menekankan e-pembelajaran, maka kita dapati bahawa pihak kerajaan ataupun pihak kementerian sendiri dia mengiktiraf pensyarah-pensyarah ahli akademik sama ada universiti awam ataupun universiti swasta yang advance, yang passionate, yang innovate macam-macam dalam e-pembelajaran. Dan antaranya kita ada anugerah akademik negara yang tinggi ya, di mana anugerah akademik negara dia ada khas untuk pengajaran. Jadi pensyarah yang biasanya advance dapat combine face to face, e-learning dan apa-apa inovasi, mereka akan diiktiraf di peringkat kebangsaan. Begitu juga ada satu lagi anugerah yang disebut sebagai anugerah pemikiran dan reka bentuk semula pengajaran ataupun disebut sebagai sekarang nama dia AKRI, anugerah khas Menteri Pendidikan, di mana pengiktirafan seperti ini mendorong ahli akademik untuk terus belajar tentang e-pembelajaran dalam pengajaran. Tetapi begitulah ya Dr. Hasliza, kita punya fokus sebelum COVID ialah blended learning. Itu sahaja kot daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hasanah. Boleh dikatakan perkongsian Doktor lebih kurang juga dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Aziza berkaitan dengan pembelajaran dalam talian, maknanya universiti ataupun IPG sama-sama serentak juga berlaku untuk pembelajaran dalam talian sebelum COVID. Cuma pesan penggunaan tu ada terhad mungkin
disebabkan oleh doktor tadi disebut jaringan internet masalah kan. Okey. Okey. Jadi kita mungkin kita nak dengar daripada Indonesia, mungkin berbeza pandangan dia ataupun mungkin sama dengan di Malaysia. Dr. Andre dipersilakan. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengatur acara Dr. Nurhaliza dan kawan-kawan semua. Saya ingin berbagi pengalaman bagaimana khusus di kampus saya dulu ya. Jadi kalau pembelajaran e-learning ini sudah lama diprogramkan oleh kerajaan pemerintahan Indonesia. Tetapi mungkin banyak kampus belum menjalankan sepenuhnya. Nah, jadi dulu kita bermula dengan basic kuliah online ini. Pertama itu diawali tatap muka itu hanya perjumpaan di kelas itu hanya 75%. Setelah itu dicoba dengan 25% itu melalui online. Tetapi kita masih menggunakan online dengan cara berkomunikasi saja, belum kepada tatap muka. Nah, kemudian pemerintah membuat program lagi bahwa bagaimana mengembangkan dari kuliah online 25% ini, kemudian dikembangkan menjadi blended online. Nah, jadi blended ya, jadi belajar secara online dan kombinasikan di kelas dan dengan online. Tetapi tidak semua kampus waktu itu belum sepenuhnya menggunakan kegiatan blended online ini, pembelajaran blended ini, karena mungkin facility ya, kemudian juga kebiasaan daripada dosen ya, atau lecture, karena memang culture kita kalau tidak jumpa student ya, jadi belum belum cukup rasanya kita menyampaikan materi pembelajaran. Nah, setelah itu berkembang. Tetapi ketika masa COVID ini mengakibatkan semua kampus harus ikut dalam kuliah online ya, e-learning ini, pembelajaran ini. Jadi di mana-mana kita harus terpaksa saat ini menyiapkan. Selama ini kita hanya mungkin tidak begitu sempurna atau memuaskan untuk memberikan kuliah online karena tidak semua dosen juga, lecturer juga bersedia dalam pola pembelajaran online ya. Nah, tetapi setelah peristiwa ini, COVID ini memaksa kita untuk menyiapkan. Jadi banyak lecturer itu, guru-guru juga, tenaga pengajar juga sedikit ketakutan atau keraguan ya, bagaimana menyampaikan materi pembelajaran itu sebaik mungkin. Nah, maka setelah itu digunakanlah, ada yang menggunakan modul-modul, kemudian video. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang dia sudah bisa menggunakan Zoom, WhatsApp ya. Nah, jadi tinggal diatur penjadwalan dengan student. Memang di awal-awal agak sedikit kesulitan kita mengadaptasi pola pembelajaran online ini. Nah, tetapi setelah masa COVID ini memaksa kita harus bisa beradaptasi. Tentu semuanya dibantu oleh adanya fasilitas capacity untuk online-nya. Kemudian juga di Indonesia mungkin masih ada kendala sedikit, student-student itu banyak berada di daerah yang tidak dapat line untuk bisa join di dalam perkuliahan, misalnya menggunakan Zoom ya. Tetapi terpaksa mereka harus mencari tempat-tempat yang jaringannya mudah didapatkan sehingga dia bisa join. Sekarang di Indonesia yang sedikit terasa itu adalah ketika pembelajaran tingkat rendah. Nah, karena biasanya budak-budak itu biasanya kan diantar orang tua ke sekolah, kemudian mereka belajar. Nanti di rumah orang tuanya memeriksa apa yang sudah dipelajari, kemudian apa yang diajarkan oleh guru. Tapi sekarang di rumah orang tua harus berperan penting ya untuk membantu anaknya mengerjakan semua soalan yang diberikan oleh sekolahnya. Nah, itu problem-problem yang di sekolah rendah. Sedangkan problem sekarang ini ditemui di sekolah menengah, dulu kuliahnya di kelas ya. Sekarang mereka menggunakan radio juga, menggunakan televisi juga, untuk televisi lokal ya, bekerja sama. Nah, kemudian student nanti memberi mengambil semua informasi yang ada di media itu. Kemudian mereka membuat juga foto-foto di rumah pembelajarannya, video-video singkat itu dikirim melalui WhatsApp oleh student-student ini kepada gurunya.
Nah, sedangkan perguruan tinggi sekarang ini dengan masa COVID ini mereka sudah mulai terbiasa ya untuk menggalakkan kuliah, tetapi memang kapasiti kita dalam berkreasi untuk menyiapkan bahan ya, menyiapkan video ya, kemudian modul-modul itu memang harus ditingkatkan oleh masing-masing dosen. Nah, barangkali itu dari kita kondisi bagaimana di Indonesia. Ke depan, nah kita lihat ini mungkin harus beradaptasi kita dengan kondisi ini. Kita harus beradaptasi dengan kondisi karena COVID ini banyak hal mengatakan dia tidak bisa dihilangkan. Maka kondisi-kondisi pembelajaran jarak jauh ini atau online ini akan terus kita kembangkan sehingga dia bisa membantu student kita untuk dapat memahami pembelajaran, materi pembelajaran melalui media online. Nah, itu barangkali Pak Ya, Dokter. Ya, Dr. Andri, Ya. kalau ikutkan daripada intipati yang Dr. Andri bincangkan tadi, boleh dikatakan di Indonesia pun sebelum COVID-19 dah berlaku 25% secara online pembelajaran. Ya. Cuma mungkin bila situasi sekarang, apa yang berlaku dengan penularan ni, mungkin boleh tingkatkan pada 100% mungkin. Ataupun cuma kita ada beberapa penambahbaikan lah. Kan setiap negara mesti ada penambahan seperti Dr. Hasanah bincangkan tadi, berkatakan tadi berkaitan dengan kapasiti, internet, apa semua itulah. Okey, mungkin kita boleh upgrade selepas ni. Okey, seterusnya terima kasih Dr. Andri. Ya. Okay, seterusnya kita persilakan Dr. Muhammad untuk memberi sedikit perkongsian dari segi pembelajaran dalam talian untuk negara Thailand. Dipersilakan Dr. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bi tahiyyati Islam, tahiyatan mubarakatan inda Allah Subhanahu wa taala. Good morning everyone. Saya Muhammad sekarang berada di Narathiwat, Thailand. Secara ringkasnya, pendidikan di atas talian sebelum COVID-19 ini di Thailand secara keseluruhannya tidak mendapat sambutan ataupun tidak popular di segi corak atas talian. Dalam kalangan pelajar, tidak kira peringkat rendah atau menengah maupun pengajian tinggi, sama tidak ada kesambutan yang tinggi. Cuma di Princess University kita dapat buat kesimpulan yang insyaallah guna atas talian cuma sekadar 10% secara keseluruhan Universiti PNU kerana pendidikan di atas talian ini saya agak corak yang begitu mempunyai tidak boleh memberi peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan guru, dengan pelajar. Yang kedua, kemudahan internet yang ada hanya boleh dicapai oleh setengah pelajar saja. Yang ketiga, faktor yang sukar untuk membangunkan hubungan di antara rakan-rakan. Yang seterusnya, banyak keberkesanan kepada pelajar dalam mengendalikan khusus dalam talian ini. Yang selain pada itu, pelajar juga kelihatan kurang berfokus, kurang serius untuk menyertai kelas pembelajaran di atas talian. Itu ringkas daripada pendidikan di atas talian sebelum COVID-19 yang berlaku di Thailand seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Muhammad.
boleh saya simpulkan keempat-empat panel telah memberi satu keporsian yang baik untuk pengetahuan kita semua berkaitan pembelajaran dalam talian, apa yang berlaku sepanjang pembelajaran, untuk sesi pembelajaran kita setiap hari lah. Kalau kita mungkin di kalangan peserta pun ramai di kalangan pendidik, jadi boleh mendapat maklumat lah. Kalau boleh dikatakan kurang daripada 50% lah, betul kurang daripada 50% penggunaan pembelajaran dalam talian sebelum perintah kawalan pergerakan ataupun penularan COVID-19 yang berlaku sekarang. Mungkin ada sedikit perubahan semasa berlakunya COVID-19. Okey, kita beranjak kepada persoalan yang kedua. Okey, tadi kita dah bincang sebelum. Sekarang kita nak bincang semasa. Apa yang berlaku semasa COVID-19, bagaimana pembelajaran dalam talian? Adakah masih diteruskan ataupun sebaliknya? Okey, minta Dr. Andre untuk berkongsi maklumat dengan kami semua bagaimana pula di negara Indonesia melaksanakan proses PDP dalam kalangan pelajar sama ada di peringkat rendah ataupun di peringkat tinggi semasa COVID-19, dan apakah persepsi masyarakat terhadap pembelajaran dalam talian, adakah ia suatu yang mustahil dilaksanakan ataupun sebaliknya? Okey, dipersilakan Dr. Andre. Okey, terima kasih Doktor. Kalau saya lihat dari kasus COVID ini kita lihat dari peringkat, itu kita jelaskan tadi bahwa kalau dia dari sekolah rendah, biasanya budak-budak ini kan dihantar ke sekolah, dia belajar melalui guru mereka. Tapi sekarang masa COVID ini mereka sudah belajar di rumah bersama orang tua. Kemudian hasilnya nanti baru dikirim melalui online kepada guru, dan itu boleh banyak digunakan fasiliti WhatsApp, lebih banyak digunakan untuk sekolah rendah. Sementara kalau sekolah menengah begitu juga, khusus tempat saya di Sumatera Barat Indonesia ini, Pulau Sumatera, beberapa sekolah itu juga menggunakan fasilitas WhatsApp yang lebih banyak ya, karena nanti soalan dikasih oleh guru melalui grup WhatsApp, kemudian pelajar mengerjakan di rumah, kemudian dia membuat dokumentasi, foto, gambar, kemudian membuat video ringkas, kemudian menyampaikan hasilnya, baru dikirim ke gurunya. Nanti setelah 1 minggu baru nanti direspon bagaimana hasil yang didapatkan. Nah, sedangkan kalau untuk pelajar perguruan tinggi, itu dikatakan tadi memang di awal kita sedikit berat juga menghadapi ini karena mungkin kemampuan jaringan dan fasiliti di kampus kita. Tetapi khusus kami di Universitas Bung Hatta, yaitu sudah ada kerjasama dengan Telkom, ya, Telkom di Indonesia itu diberi dengan pulsa yang harganya murah, hanya Rp10 ya, mungkin sekitar 5 sen ya. Kemudian kita bisa menggunakan untuk 20 gigabyte ya, selama perkuliahan nanti dia hanya tinggal menambah saja. Nah, itu yang digunakan oleh mahasiswa kita bekerjasama. Tetapi kita membuat pencatatan di kampus kita itu tetap menggunakan fasilitas yang ada di sama kita. Nanti setelah masuk secara online, mendaftar, registrasi semua student dan lecturer membuka ruang di kelas. Nanti perkuliahan itu bisa dilanjutkan dengan menggunakan Zoom. Itu agak lebih fleksibel daripada dosen, lecturer ya, bisa bertatap muka dengan studennya. Karena perkuliahan ini memang ini problem di kita karena terbiasa bertatap muka. Sekarang kita harus menggunakan tatap muka secara virtual ya, atau dunia maya. Jadi kita hanya menggunakan handphone ya atau laptop kita, sehingga kita hanya berdiskusi dalam bersama-sama student. Jadi kalau kita lihat untuk 3 bulan di rumah ini secara bertahap dan beransur-ansur, para pelajar di Indonesia itu sudah biasa beradaptasi ya dengan kondisi ini ya. Walaupun di awal-awal ada sedikit kesulitan, tetapi memang mereka berharap perkuliahan ini bisa dilanjutkan, tapi tidak melupakan juga bahwa ada kelas-kelas tatap muka yang langsung bisa bertemu dengan student ya atau pelajar, karena ini terkait dengan karakter, membangun karakter, kemudian membangun tingkah laku, attitude, itu tidak bisa dilakukan
secara online ya. Itu harus dilakukan secara berulang-ulang dan itu dilakukan di dalam kelas. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, itu bisa kita langsung tunjuk ajarkan mereka. Jadi kalau persepsi masyarakat secara umum ini boleh dilanjutkan, tetapi tatap muka akan tetap akan dapat dilaksanakan juga. Jadi mungkin 50% itu di online, mungkin 50% di tatap muka. Kalau di perguruan tinggi ini paling berat adalah ketika terkait dengan pembelajaran yang praktikal namanya. Dia harus ke lapangan, ya ke field studies ya, harus ke tempat-tempat bercampur dengan masyarakat, ya. Kemudian mungkin ada juga mengajarkan di kelas. Nah, ini yang sedikit yang tinggal kita ikut protokol kesehatan ya, tetap dalam kondisi membawa masker, menjaga jarak, kemudian dalam hidup yang bersih. Nah, ini ke depannya kita lihat. Tapi secara umum persepsi masyarakat ke depan ini mendukung karena situasinya cukup berisiko besar. Nah, tapi ke depan tetap upaya-upaya online ini harus dikembangkan dengan meningkatkan kapasiti di masing-masing kampus dan juga memvariasikan modul-modul pembelajaran. Kemudian ke depan kita juga mengharapkan nantinya akan ada mentor lah, pendamping ya, tenaga pendamping untuk sehingga kalau ada masalah dia langsung bisa ke mentor dia atau ke penyelia mereka. Nah, itulah yang akan kita kembangkan ke depan, metode pembelajaran yang menggunakan media, banyak media sekarang ya, tentu bisa lebih kreatif ya. Kemudian juga kita mengembangkan nantinya ada mentor-mentor khusus yang mendampingi bidang-bidang masing-masing pelajar itu, sehingga kalau ada kesulitan mereka bisa langsung menggunakan chat, ya, WhatsApp, online ya, atau video call, sehingga membantu mereka ke depannya. Barangkali itu tanggapan saya tentang secara umum di kampus saya dan juga menggambarkan kampus di seluruh Indonesia. Salam, Wan. Oh ya ke, boleh ganggu tak ni? Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Andri. Satu perkongsian yang amat baik. Cek BQ tu. Hari tu kita ada bincang. Okey, kita pada peserta minta tutup mic ya, sebab dia mengganggu tambah baru ke program kita pada hari ini ya. Okey, seterusnya kita boleh dengar untuk panel yang seterusnya. Bagaimana pula dengan Thailand? Ada kelainan tak dengan PTP berlaku di Indonesia? Cuba Dr. Muhammad kongsikan kan ada antara yang berkaitan isu ini. Sendiri tu. Kan saya tanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baru. Senario semasa COVID-19 melanda, secara kebetulannya pelajar di peringkat rendah dan pelajar di peringkat menengah sedang berada bercuti sempena dengan musim cuti akhir tahun yang sepatutnya dibuka pada 2 bulan Mei yang lepas. Namun disebabkan wabak ini belum pulih, maka kerajaan Thailand telah menunda tarikh pembukaan sekolah rendah dan sekolah menengah bagi pelajar peringkat rendah dan menengah ni pada pertengahan bulan Julai akan datang. Manakala pelajar di peringkat tinggi di universiti, di college secara keseluruhannya belajar secara atas talian, seperti kami di Princess of Narathiwat University juga mengguna aplikasi yang sering kami gunakan ialah Zoom meeting. Kami gunakan Classroom dan juga kami gunakan Line. Di Thailand forma dengan Line, mungkin WhatsApp tu tidak jarang kita dapat. Kita komunikasi dengan Line lebih daripada WhatsApp. Juga kami guna Facebook untuk pelajar mendengar ceramah yang guru lecturer yang bagi itu, pelajar pun ulang-ulang kali. Itu corak yang kita guna di universiti sekarang. Itulah, terima kasih. Okey, terima kasih perkongsian daripada Dr. Muhammad. Okey, kita teruskan perkongsian kita dengan pandangan daripada Dr. Aziza.
untuk apa berlaku untuk pembelajaran dalam talian semasa COVID-19 dan juga apakah persepsi masyarakat sekarang tentang pembelajaran dalam talian yang berlaku. Silakan Dr. Aziza. Okay, terima kasih Dr. Nazliza. Rakan-rakan pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita bertemu untuk perbincangan yang kedua ini, iaitu masa senario COVID. Baik, musibah COVID-19 ini sangat dahsyat kesannya, semua kita tahu, dan kerajaan masing-masing, khususnya kerajaan Malaysia, saya fokuskan, memang telah mengambil berbagai inisiatif untuk menyekat penularan COVID ini. Baik, jadi namun itu kita lihat walaupun ada musibah balik COVID-19 ini, terbaliknya itu kesan positif khususnya dalam bidang pendidikan. Baik, COVID-19 ini dengan izin saya menggunakan istilah bahasa Inggeris, iaitu COVID-19 ini adalah satu wake up call ataupun kita katakan turning point yang menjadi titik tolak kepada berlakunya perubahan ataupun norma baharu dalam pembelajaran di Malaysia khususnya. Dan saya fokus, saya katakan ini, saya fokuskan kepada pembelajaran dalam warga sekolah, iaitu pendidik di warga sekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ia merupakan satu norma baru yang mesti dilaksanakan tidak dapat tidak agar pembelajaran dan pendidikan supaya pelajar-pelajar di peringkat sekolah tidak ketinggalan dalam pelajaran ataupun tidak ketinggalan dari sudut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Baik, cuba kita bayangkan. Masyarakat Malaysia, warga sekolah telah lama terbiasa, telah menjadi budaya dalam masyarakat kita yang lebih kepada face-to-face meeting, iaitu bersemuka. Tiba-tiba selepas 150 tahun kita telah amalkan, kita perlu membuat pembaharuan menggunakan pembelajaran dalam talian. Rakan-rakan penonton bayangkan, kita mempunyai 4.9 juta pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita mempunyai 420 orang guru di seluruh Malaysia. Kita semua perlu minda mereka dan perlu bersedia dari semua sudut untuk perubahan ini. Maknanya wajib kita laksanakan pelajaran dalam ini. Minat ke, tidak minat ke, tak pandai ke, kita mesti menerima dan meneruskan pembelajaran agar kita tidak gagal. Itulah senarionya. Baik, suka saya ingatkan tadi, pembelajaran ini hanya inilah cara yang ada. Itu yang berlaku di seperti yang telah dinyatakan oleh Afiandi dari Thailand dan juga dari Indonesia tadi, mengatakan bahawa memang kita tidak dapat bersemuka sebab kita jaga penjarakan dan sebagainya seperti yang kita telah maklum. Bermakna di sini semakin hanya kita ada pilihan, iaitu pembelajaran dalam talian. Inilah cara yang kita perlukan. Baik, oleh yang demikian, bila dah kita katakan bahawa pembelajaran dalam talian adalah satu-satunya sahaja cara yang ada, maka saya selaku juga warga pendidik menyeru kepada semua warga pendidik, khususnya pentadbir, guru-guru serta pelajar-pelajar untuk bersedia. Mulakan perubahan, carilah ilmu sebanyak mungkin untuk kita buat persediaan menghadapi pembelajaran talian. Proses ini telah berlaku untuk masyarakat Malaysia, telah berlaku selama beberapa bulan panjang musim COVID ini. Baik, tadi saya ada sentuh bahawa sebelum COVID kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran dalam talian. Dan sekarang kita mesti melaksanakan pembelajaran dalam talian. Oleh yang saya memberi cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, perlulah menggubal kerajaan dan asas pendidikan supaya selari dengan pembelajaran dalam talian, masukkan unsur-unsur khususnya dalam pentaksiran dan penilaian dan pentaksiran. Adanya unsur-unsur pembelajaran dalam talian untuk kita meneruskan pembelajaran. Dan dalam masa ini jugalah kita boleh yang sebelum ini kita katakan mustahil berlakunya pembelajaran dalam talian, sekarang telah terlaksana dan masyarakat sudah pasti boleh menerima hakikat bahawasanya pembelajaran dalam talian itu boleh kita laksanakan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah kita di Malaysia. Itu yang saya nak fokuskan di sinilah. Baik, pembelajaran talian ini kita boleh laksanakan sama ada
sekali lagi dengan izin istilah bahasa Inggeris iaitu synchronously ataupun asynchronously, iaitu sama ada berdepan seperti sekarang ataupun kita bagi tugasan dan juga dijawab pelajar dalam tempoh-tempoh yang telah ditentukan. Okey, jadi kita ada dua cara lah sama ada jadi untuk memudahkan. Dan daripada pemerhatian saya dengan guru-guru, saya pernah bertemu bual dengan guru-guru melalui WhatsApp dan juga dengan Telegram. Memang kebanyakan guru-guru dan ibu bapa memaklumkan bahawa anak mereka memang memberi respon, membuat tugasan. Selalunya diberi secara waktu yang berbeza. Guru bagi tugasan pagi, pelajar menjawab hingga ke waktu petang ataupun pada malam pada hari tersebut. Cara ini memberi kesan lah, khususnya kepada pelajar-pelajar yang berada di dalam. Okey. Dan saya juga ada terbaca satu maklumat daripada guru yang mengajar di pedalaman. Dia mengatakan bahawa beliau hanya menggunakan mesej sahaja membagi tugasan ke pelajar. Tahniah saya ucapkan kepada guru kerana ada inisiatif untuk meneruskan pembelajaran dalam talian khususnya semasa COVID. Itulah saya rasa terharu dengan pengorbanan guru-guru kita sebab sanggup memberi pelbagai kaedah, menggunakan pelbagai cara untuk meneruskan pengajaran supaya tidak terkandas ataupun supaya tidak tercicir. Dan saya rasa satu lagi yang saya nak sentuh juga di sini, kita perlu mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada kerajaan Malaysia khususnya kerana telah memberi internet percuma khususnya kepada pelajar-pelajar ya untuk sebanyak 1 gig melalui syarikat-syarikat komunikasi supaya mereka boleh meneruskan pembelajaran. Itu juga yang pembaharuan mungkin tambahan daripada negara-negara lain lah, bahawa kerajaan ada inisiatif tertentu secara percuma kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan pembelajaran dalam talian ini. Saya rasa itu cukuplah untuk perkongsian saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Aziza. Seterusnya kita teruskan perkongsian kita pada hari ini dengan pandangan daripada TC University. Dr. Hasanah, dipersilakan. Ya, Dr. Nur Hasfiza, terima kasih. Apabila mendengar bagaimana situasi yang disebut oleh Dr. Muhammad tadi di selatan Thailand lah, terutamanya bagaimana keadaan liputan internet itu tidak semua pelajar dapat capai. Sebenarnya itulah juga situasi yang dilalui kita di Malaysia. Cuma mungkin situasi ini berlaku terutamanya bagi pelajar-pelajar yang tinggal di pendalaman ya, yang jauh daripada bandar, mungkin liputan internet di sana agak perlahan. Jadi apabila berlaku PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan selepas daripada COVID ini apabila COVID ini melanda, sebenarnya pensyarah dah tak ada pilihan dah melainkan mengajar secara online. Jadi pelajar pun tidak ada pilihan melainkan belajar secara online. Mereka kena siapkan assignment, test, berkuliah, bertutorial bersama dengan pensyarah secara online. Jadi hendak melaksanakan pembelajaran online ini dalam situasi seperti ini yang sangat mengejut ya, secara tiba-tiba dia menghambat para pensyarah untuk berusaha untuk meningkatkan kemahiran menggunakan segala platform, teknik-teknik, kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk mengikat ataupun menarik perhatian pelajar dalam proses pembelajaran secara online. Di Malaysia, secara umumnya terdapat dua jenis pembelajaran online yang dilaksanakan, iaitu sinkronos dan juga asinkronos. Sinkronos ni maksudnya yang segera atau secara live, secara langsung. Itu satu jenis. Dan jenis yang kedua iaitu secara asinkronos ataupun tidak segera, ya, tidak secara live. Jadi kedua-dua pendekatan ini ditekankan ataupun dibimbinglah kepada para pensyarah untuk mereka belajar macam mana menggunakan sinkronos, sama ada menggunakan mungkin Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Webex, FB Live, WhatsApp video ke dan sebagainya. Ini yang secara live. Dia ada kelebihan ya, berbanding kita membuat rakaman, letak video untuk pelajar tengok, kemudian tonton video dan mungkin buat kesimpulan, analisis dan sebagainya. Tetapi pembelajaran secara asinkronos membolehkan seolah-olah kita seperti sekarang lah. Sekarang yang kita buat ini adalah sinkronos ya, secara live, secara bersama, di mana mungkin ada apa-apa yang tuan-puan tidak faham, boleh tanya. Dan saya juga boleh bertanya
Jadi dia ada melibatkan dua hala punya perbincangan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yang dilaksanakan adalah yang tidak segera, ya, yang asynchronous, yang tidak langsung ini. Yang ini banyak juga dilakukan oleh para ahli akademik, iaitu dengan menggunakan portal e-learning, mereka masukkan konten, mungkin masukkan artikel, suruh pelajar baca, masukkan 2-3 artikel, baca, buat perbandingan, atau pesyarah rakam dahulu, letak rakaman video itu di YouTube ataupun dalam portal e-learning, kemudian pelajar tonton pada bila-bila masa yang dilapang. Jadi kelebihannya di situlah. Kalau kita buat pembelajaran secara live, mungkin masa nak live itulah internet rumah dia down. Ataupun dia ada hal lain yang dia tak dapat nak join classroom. Jadi pembelajaran secara yang tidak segera atau tidak langsung ini membantu untuk pelajar-pelajar yang seperti ini. Jadi di kalangan ahli akademik digalakkan untuk buat dua-dua. Jangan buat salah satu sahaja, kena buat dua-dua. Jadi kalau hanya buat tidak segera, pelajar dia tidak ada connection dengan guru, dia tidak ada connection dengan pensyarah. Tetapi kalau semua buat segera, macam mana dengan pelajar yang liputan internetnya slow, yang tak dapat nak join dia punya meeting pada masa itu. Jadi kalau kita tengok macam di UKM banyak guna Microsoft Teams ataupun dan juga Google Meet, ya, pensyarah dan pelajar ramai yang suka guna Google Meet. Kalau USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, banyak guna Microsoft Teams. Kalau UTM di Melaka, Universiti Teknikal Melaka, Malaysia Melaka, banyak menggunakan Webex, ya, dan lain-lain lagi lah. Bagi nak memenuhi keperluan, ya, keperluan ni sebab semua orang terkejut, semua orang macam panik, takut, ya, macam mana nak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, terutama yang segera. Jadi kita dapati secara tiba-tiba sahaja banyak pihak di kalangan ahli universiti ini yang mewujudkan inisiatif untuk membuat pelbagai bengkel-bengkel untuk membimbing ahli akademik supaya mereka dapat menggunakan tools apa sahaja yang ada dalam PNP secara online. Jadi antaranya lah, ya, kita boleh tengok macam Apple Consultant Teams, ya, Apple Consultants, Certified Apple Consultants yang terdiri daripada pensyarah dan juga guru-guru di Malaysia ini. Mereka ada buat bengkel bersiri, boleh kata hampir setiap hari, ada kala tu sampai setiap malam mereka dah jadualkan. Jadi memang ramai penyertaan pada setiap malam tu, dan kadang ada buat waktu siang. Ini di bawah inisiatif pensyarah-pensyarah dan juga guru-guru Apple Consultant inilah. Selain itu, ya, di kalangan pensyarah pun ada buat banyak lah. Saya tengok dari UUM, dari UNIZA, dari USIM, UM, UKM sendiri, ya, ada buat satu tim namanya bengkel Jom Terjah, bengkel terjah, ya, maksudnya nak mengajak pensyarah-pensyarah yang tak pandai ni, kita terjah aja. Kita buat aja online learning, jangan takut sangat dengan teknologi, jangan teknofobia. Jadi alhamdulillah, ya, sangat banyak bengkel-bengkel seperti ini. Cikgu-cikgu Mara ni, cikgu-cikgu Mara terutama yang mengajar di sekolah Maktab Rendah Sains Mara, College Mara dan sebagainya juga membuat pelbagai kursus untuk membantu para ahli akademik membiasakan diri dengan pembelajaran secara online. Jadi dari segi persepsi, kita tak nafikan lah, ya, macam yang disebut oleh Dr. Azizah kan, dulu kan persepsi setengah pihak terhadap online learning ini, dia kata yelah semua negatif lah. Tengok, ya, kalau di barat tu dia keluarkan macam-macam berita dan artikel tentang the failure of online learning, macam-macam lah, 5 alasan kenapa online learning itu gagal dan sebagainya. Jadi apa yang disebut tadi oleh Dr. Muhammad kan, isu di selatan Thailand itu di mana mungkin liputan tak bagus, apa semua, ini adalah cabaran-cabaran lah yang perlu dilalui. Tapi kita tak nafikan kan, kalau bagi remaja, golongan muda yang sekitar umur 20-an, mereka sebenarnya suka online learning. Cuma kita ini, ya, cabaran untuk kita sebagai ahli akademik, macam mana nak menggalakkan mereka supaya mereka suka pembelajaran online, ya, supaya mereka tak bosan, supaya mereka tak mengantuk dalam pembelajaran secara online. Ini sebenarnya satu cabaran untuk kita. Mungkin setakat itu ke, satu lagi mungkin saya nak kongsi, tambah sikit, ya, boleh Dr. Azizah? Boleh teruskan Doktor.
Tapi inisiatif lah yang saya tengok ini berlaku sebelum daripada COVID lagi, iaitu yang dilaksanakan oleh bahagian teknologi pendidikan Malaysia, kalau tak silap saya, yang telah melancarkan Cikgu Tube. Ya, nama dia Cikgu Tube, CIKGOOTUBE. Itu satu macam jenama lah, dibrandkan. Cikgu Tube ini satu inisiatif untuk nak menggalakkan cikgu-cikgu sekolah create konten, rakam, letak dalam YouTube. Jadilah Cikgu Tube. Dan memang impact dia luar biasa. Secara tiba-tiba banyak cikgu buat konten. Dan apabila berlaku COVID-19 PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakannya ala-ala semi-lockdown lah kan. Jadi cikgu banyak yang create konten dalam YouTube. Ya. Boleh cari ya dalam YouTube, search Cikgu Tube. Dan dalam masa yang sama, di kalangan ahli Academic University juga telah diwar-warkan satu lagi inisiatif, tapi ini adalah volunteer yang dipelopori oleh Profesor Abdul Karim Alias dan ramai ya ahli akademik yang menyokong, iaitu EduTuber. Jadi mereka telah create satu Facebook group khas untuk menggalakkan dan berkongsi pengalaman di kalangan ahli akademik untuk membuat YouTube, membuat channel YouTube dan mengupload konten-konten education. Ya, nama dia EduTuber. EduTuber Malaysia, Global Malaysian EduTuber ke something macam itulah. Okay, itu sahaja dari saya, Dr. Hasliza. Okey, terima kasih Dr. Hasanah. Banyak sangat info-info baru yang kami dapat daripada Dr. Hasanah. Okey, secara keseluruhan boleh saya katakan 3 negara, kita Malaysia, Indonesia dan juga Thailand masih berlaku pembelajaran dalam talian semasa COVID-19. Namun saya bersetuju dengan pandangan Dr. Hasanah. Pelajar kita tiada pilihan. Betul kan? Pelajar kita tiada pilihan. Mereka perlu teruskan perjuangan mereka untuk pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita kena berusaha untuk menjadikan pembelajaran kita ni lebih bermakna. Maknanya dipenuhi. Walaupun kita diberi satu cuti yang panjang, namun pembelajaran tetap berlaku. Okey. Jadi dia sebenarnya bergantung pada negara masing-masing dari segi inisiatif. Kalau kita nak upgradekan pembelajaran dalam talian, adalah beberapa inisiatif yang perlu diberi di Malaysia dengan jaringan internet yang sangat baik dan beberapa kemudahan yang diberikan. Mungkin juga Indonesia, tadi Dr. Andri telah menyatakan kembangkan dengan pendamping. Adakah mentor? Betul Dr. Andri? Dr. Andri ada dengar ke? Okay. Jadi saya rasa perkongsian ini walaupun dalam masa yang singkat begitu bermakna untuk kita mendapatkan input-input dan mungkin peserta di luar sana yang hendak buat kajian sangat bagus mendengar perkongsian ini. Mungkin mendapat satu pengetahuan untuk dijadikan sandaran kajian masing-masing. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita dah semakin rancak ni. Okey, dan di dalam kumpulan kita pun sangat meriah kerana dah mencapai 250 orang. Terima kasih kepada semua peserta yang masih sudi bersama kami pada hari ini. Okey, sebelum saya meneruskan perkongsian ini, saya ingatkan sekali lagi kepada peserta-peserta minta daftar untuk membolehkan pihak kami email sijil, sebab sijil ni penting untuk cikgu-cikgu untuk akan datang lah. Okey, jadi untuk seterusnya bagi perkongsian pinta antarabangsa 3 negara ni, kita dah masuk pada fasa yang terakhir. Okey, untuk persoalan terakhir dan perkongsian yang terakhir adalah pada pandangan panel lah. Setelah pembelajaran dalam talian menjadi realiti sepanjang COVID-19, adakah cara ini sesuai diteruskan pada masa akan datang? Selepas ni kalau misalnya penularan wabak COVID ni dah tak ada dah. Ada lagi ke pembelajaran dalam talian yang diteruskan? Atau sekadar memenuhi keperluan semasa sekarang? Okey, jadi kalau boleh kita minta pandangan daripada Dr. Muhammad untuk memulakan perkongsian kita pada hari ini.
Okey, Dr. Ahmad, Dr. Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengikut pandangan saya, proses pembelajaran dalam atas talian ni sepanjang COVID ni, bagi saya tu perlu diteruskan. Cuma di Thailand ni saya rasa masih ada cabaran, cabaran kepada pelajar peringkat rendah secara keseluruhannya di Thailand, kerana dia masih belum mempunyai internet di satu-satu tempat, dan juga gadget seperti telefon, laptop dan sebagainya, dan rata-rata ibu bapa pun tidak mempunyai ekonomi yang kukuh untuk membeli gadget tersebut. Malah ada ibu bapa yang berkata pelajar peringkat rendah ini masih tidak perlu untuk mempunyai gadget pada umur yang sebegitu. Tambahan pula, kerajaan tidak ada memberi bantuan dana kepada masyarakat setempat, namun pelajar di peringkat menengah atau peringkat tinggi, pengajian tinggi, pembelajaran di atas talian merupakan satu perkara yang tidak mustahil. Kita kena sudah mempunyai kemudahan di segi gadget, di segi internet untuk pelajar di peringkat tinggi. Namun pelajar peringkat tinggi perlu pembelajaran di atas talian. Perkara ini kerana mereka lebih matang untuk menyertai kelas dan atas talian. Malah lebih menjimatkan wang dan boleh belajar tu di mana-mana sahaja berikut keselesaannya. Itu yang saya rasa cukup untuk berkongsi pada soalan ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Muhammad. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan perkongsian kita dengan apa yang berlaku dengan pembelajaran dalam talian sebenarnya. Kalaulah misalnya COVID-19 dah berlaku di negara kita. Okey, diteruskan dengan Dr. Hasanah. Okey, dipersilakan Doktor. Ya, Dr. Hasliza. COVID belum habis lagi kan? Kita membayangkan kita membayangkan kehadapan. Mudah-mudahan. Okey. Ya, mudah-mudahan, mana dah tahu kan, bulan Januari COVID pun dah tak ada, jadi kita boleh balik kepada cara biasa kita tetapi dengan norma baharu kan, dengan cara yang baru. Jadi dari segi pembelajaran ini, saya melihat ia secara positif. Saya melihat ia ada ruang dan peluang yang sangat luas untuk dilaksanakan, ya, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar universiti awam, universiti swasta, kerana dengan umur mereka yang dah matang, ya, macam yang disebut oleh Dr. Muhammad tadi. Tetapi ia tak dinafikan mesti perlu ada perancangan yang lebih bersungguh-sungguh dari semua pihak. Bukan dari pihak Kementerian Pendidikan sahaja, tetapi melibatkan juga yang menyediakan infrastruktur, ya. Sebabnya kita bukan sekadar mahu data internet. Sekarang kita alhamdulillah pelajar dapat 1 GB setiap hari untuk belajar. Jadi kita boleh lihat, ya, pelajar-pelajar kita kalau yang di universiti ni semua ada handphone, jadi mereka dapat data 1 GB setiap hari. Isunya ialah bukan 1 GB sahaja tetapi liputan. Saya ada pelajar yang bila saya nak buat kelas online kan, dia kena bawa dia punya handphone ke apa, jalan sampai ke kawasan perkuburan. Rupanya di kawasan perkuburan itu line internet laju kerana tidak ada saingan dengan orang lain. Ya, ada yang kena pergi sampai kebun kerana dekat rumah tak ada internet, ya, liputan tidak ada. Jadi dia jalan sampai ke kebun, dekat situ baru dapat internet. Jadi bukan sahaja isu data tetapi liputan, dan ini perlukan kerjasama pihak-pihak pembekal lah, penyedia telco, ya, penyedia kemudahan komunikasi di Malaysia. Dalam masa yang sama saya dapati bahawa dari segi pembangunan kemahiran di kalangan pensyarah itu memang inisiatifnya sudah banyak. Tadi ada disebutkan isu pelajar tidak berminat dengan pembelajaran online. Kenapa?
kenapa pelajar tidak berminat? Jadi kita tak boleh, kita sebagai ahli akademik, kita melihat kita ini sendiri agaknya yang menyebabkan pelajar tidak minat. Kenapa pelajar tak minat? Macam manalah nak minat? Cikgu asyik upload rakaman dia cakap seorang, ataupun cikgu bagi artikel, ataupun cikgu. Jadi ia sebenarnya balik kepada ahli akademik macam mana kita nak menarik minat pelajar dalam konten yang dibangunkan. Jadi ini perlukan pada masa akan datang kalau COVID sudah habis, pembelajaran online definitely pastinya boleh dilaksanakan, tetapi ahli akademik perlu lebih berusaha lagi lah nak meningkatkan kemahiran, mempelbagaikan pengetahuan, kemahiran tentang pelbagai tool dan apps yang boleh membantu. Kita tak menafikan dari segi kebijaksanaan, kepakaran ahli akademik tu. Cuma macam mana nak blend, nak masukkan benda tu, nak merge supaya ia cantik dengan teknologi yang sedia ada. Kita lihat ramai juga pensyarah yang dah advance kan, boleh guna augmented reality, boleh guna virtual reality, boleh buat kuis dalam dia punya pertemuan online, synchronous tu. Jadi pensyarah-pensyarah yang lain, ahli akademik yang lain, apa yang kita nak buat supaya kita juga boleh pergi ke arah itu, sama seperti rakan-rakan pensyarah kita yang dah jauh terbang sampai ke langit. Okay, sebelum daripada COVID dahulu, kita di Malaysia sudah bergerak ke arah Massive Open Online Course ataupun MOOC, MOOC ya, Massive Open Online Course. Iaitu kita bukan sekadar mengajar dalam e-learning portal university. Kita bukan mengajar dalam Google Classroom pelajar-pelajar kita sahaja. Tetapi MOOC ini satu cara untuk kita mengajar dengan terbuka kepada seluruh dunia. Oleh yang demikian, contohnya Dr. Hasliza buat satu course. Dalam course tu ada videonya, ada aktiviti, ada kuis dan sebagainya, ada forum ya, soal jawab dengan pelajar. Tetapi MOOC ini course ini ditawarkan ke seluruh dunia. Bayangkanlah ya, saya pernah terlibat dalam satu tim yang membangunkan kursus di mana penyertaan pelajar dalam itu sudah lebih 100,000 orang. Ini sebelum daripada PKP lagi, sebelum daripada COVID lagi. Ya, kita dah ada inisiatif seperti itu. Tetapi kursus ini kita tak nafikan nak bangunkan satu kursus MOOC tak mudah. Ya, diperlukan kemahiran, masa, kesungguhan dan sebagainya. Kemudian dia perlu kerjasama. Kalau kita buat seorang memang dia pendek umur. Kena ada 2-3 orang sekurang-kurangnya untuk membangunkan satu-satu kursus MOOC, dan kita akan lihat capaiannya bukan sekadar pelajar kita yang daftar semester ini sahaja, yang belajar dengan kita tahun ini sahaja, tetapi ia boleh diakses oleh seluruh dunia. Tetapi nak pergi ke arah itu, banyak lagi kerja yang perlu dibuat. InsyaAllah ya, kalau kita bersungguh-sungguh, kita mampu memandaikan bukan sahaja anak bangsa kita, bukan sahaja anak-anak didik pelajar-pelajar kita, malah kita juga boleh bantu seluruh dunia. Okay, mana-mana yang berminat dengan subjek kita boleh daftar kos. Okay, jadi saya positif. Cuma mungkin hasil daripada kajian yang kita dah buat kan, kita dah pernah tanya pelajar-pelajar apakah mereka berpendapat belajar online sepenuhnya ini bagus. Kebanyakannya mengharapkan supaya ada face to face ya, bersemuka juga di samping pembelajaran online. Jadi ini feedback daripada para pelajar universiti sendirilah. Mereka memang suka juga belajar online ni, tapi sebab ada banyak kekangan-kekangan lain kan. Kadang duduk di kampung yang jauh, maka internet dia slow, data tak ada. Jadi ini menyebabkan masalah. Jadi face to face tetap diperlukan pada masa hadapan, tetapi kita jangan lupa kita punya prospek untuk pergi lebih jauh dengan pembelajaran online itu sangat terbentang luas. Saya rasa itu sahaja kot Dr. Hasliza. Okay, terima kasih Dr. Hasanah. Kalau Dr. Hasanah beri perkongsian amat bagus sekali sebab banyak info-info yang baru yang boleh kami adapt untuk situasi yang akan datang. Okay, seterusnya bagi Dr. Azizah, bagi Dr. Andre, apa berkaitan dengan situasi sekarang ni? Okay, sekarang ni berlaku, tapi bisanya satu hari nanti memang COVID
dah tak ada. Adakah pembelajaran dalam talian ni masih diteruskan di Indonesia? Okey, dipersilakan Dr. Andre. Terima kasih. Saya rasa pembelajaran pertalian ini penting ya ke depan ya. Karena dengan sistem ini akan membuka akses untuk seluruh dunia. Kita bisa berinteraksi dengan kampus antar tempat lokasi yang berbeda, kemudian antar negara yang berbeda seperti yang kita adakan sekarang ini. Jadi ini adalah langkah awal bagaimana kita membagi pengalaman-pengalaman apa yang kami alami di Indonesia, dan saya juga banyak belajar tadi informasinya apa yang terjadi di Malaysia. Jadi ke depan walaupun tatap muka secara sinkronus tadi ya, secara langsung tadi tetap ada dilakukan, itu tidak bisa lepas karena filosofi manusia ini adalah makhluk sosial. Dia perlu ada berhubungan dengan orang lain dan berinteraksi orang lain. Nah, tetapi pembelajaran pertalian ini ke depan ini harus membuka bagaimana masing-masing negara atau masing-masing pensarah lecturer mengembangkan dirinya dengan berbagai bentuk informasi yang dia dapatkan. Nah, kemudian kalau kita takut ilmu kita tidak ambil orang, jadi kita gampang saja, mudah saja. Nah, sebelum kita buat video atau kita bagi kepada orang lain, kita patenkan terlebih dahulu. Kita buat hak cipta, copyright-nya secara atas nama kita atau institusi kita, lalu itu kita berbagi. Nanti kawan lain bisa masuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di masing-masing pensarah kita. Jadi ke depan saya rasa ini membuka cakrawala kita berpikir, membuka berbagi ilmu dengan kawan-kawan yang lain di beberapa negara. Mungkin ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kemudian ini ada lebih kreatif ya. Ini ada juga yang kurang kreatif. Tapi bisa kita mengkombinasi antar negara. Mungkin kita buat suatu modul pembelajaran misalnya dengan melibatkan kami di Bung Hatta atau di Indonesia, kemudian di Malaysia, UKM juga, UPM juga. Jadi banyak perguruan tinggi bisa terlibat. Ke depan, ini kita katakan tadi, mungkin sebuah perguruan tinggi juga membuat sebuah tempat studio pembelajaran. Ini ke depan ya. Kemudian punya fasiliti juga peralatan elektronik ya, dan media yang memadai, sehingga pembelajaran itu tidak memboringkan bagi student. Jadi seperti ini kita kan tampil dengan background yang sederhana. Bagaimana kalau kita tampil dalam background yang lebih menarik misalnya. Bisa juga materi pembelajaran itu kita buat di lapangan ya. Kemudian dalam ruangan yang khusus dengan berbagai media gambar ya, visual yang menarik ya, sehingga menyenangkan mereka, sehingga mereka bisa terlibat langsung di dalam itu. Atau bisa juga kita buat nanti media-media yang mereka menarik. Jadi ke depan kita lebih membuka cakrawala kita berpikir dengan menyiapkan materi yang lebih bagus, lebih menarik ya. Kemudian bisa diakses oleh siapa saja, dan kita bisa membuka diri kita dengan dunia yang lain. Itu keuntungan kita belajar. Kita misalnya tidak perlu ke Malaysia dengan hanya menggunakan fasilitas Zoom ini misalnya ya, atau Google Meeting ya, atau Google Meet, atau kita tidak perlu ke Thailand misalnya ya kan. Nah, kita menggunakan fasilitas ini mungkin suatu saat ini akan lebih membantu kita untuk bisa berinteraksi secara internasional. Itu saya lihat ke depan. Walaupun ke depan ini kita rasakan dari apa yang disampaikan tadi oleh dokter sebelumnya, bahwa bisa tidak bisa, kita harus mampu ya. Nah, boleh tidak boleh kita harus mampu membuat. Nah, itu kewajiban kita sebagai lecturer. Jadi tinggal kita latihan ya, melibatkan banyak orang ya. Tidak hanya melibatkan diri sendiri ya, tetapi juga mungkin ada yang ahli IT ya, kemudian ahli yang membuat film ya, ahli dalam menyusun semua skripnya dan lain-lain. Sehingga itu jadi sebuah paket ya, yang bisa dipelajari oleh orang lain ya. Kemudian dalam materi online ini juga kita perlu nantinya ada mentor lah, atau penyelia yang khusus bidang. Nanti minat student ini bidangnya apa, pelajarnya bidangnya apa. Jadi dia tidak pergi kemana-mana. Ada hal yang menarik ya, sebenarnya sebelum ada COVID ini di Indonesia itu sudah ada ruang guru ya. Anak saya ikut ya ruang guru. Nah itu banyak sekali pesertanya. Kita meregistrasi, kemudian kita membayar, kemudian kita bisa latihan soal-soal terbaru, cara-cara belajar yang baik ya. Mereka bisa melatih diri sendiri hanya menggunakan HP saja, dia sudah cukup belajar, dan dia bisa belajar hal-hal yang baru dan banyak soal-soalan yang bagi mereka mungkin belum belajar di sekolah. Tetapi dengan dia belajar dengan ruang guru, mereka bisa lebih aktif lagi. Nah, anak saya sudah ikut mungkin hampir sudah 1 tahun lebih ya. 2 orang ikut dia ke ruang guru. Nah, ini salah satu juga tidak jauh beda dengan Malaysia tadi. Kita sudah ada juga sebelumnya ruang guru khusus untuk pelajar-pelajar. Nah, yang belum bagi kita adalah bagaimana ruang untuk pelajar perguruan tinggi ya. Mungkin kita lihat bahwa Indonesia ini banyak penduduknya ya, hampir 270 juta ya. Sekarang aja data kita menunjukkan
sekolah rendah itu aja 300.000 ya jumlahnya di Indonesia. Kemudian sekolah menengah itu 13.000 dan perguruan tinggi itu ada 4.000 di Indonesia dengan berpencar pulau yang luas, tempat yang jauh ya. Nah, jadi ini memang harus disiapkan fasiliti yang memungkinkan proses pembelajaran online ini atau pembelajaran pertalian ini bisa diakses oleh semua pelajar, oleh semua student kita, sehingga dia memudahkan dia untuk bisa berinteraksi. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan ya, pembelajaran online ini atau pertalian ini tetap akan lebih kita kembangkan dengan kreativitas lecture-nya, pensarahnya, kemudian juga perguruan tingginya juga harus menyiapkan diri dengan penguatan kapasiti untuk internetnya, ya. Kemudian kalau boleh disediakan ruangan di mana lecture-nya bisa tampil agak lebih menarik, ya, sehingga tidak buat studentnya boring, ya. Kemudian pembelajaran itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk video, ya, dalam bentuk percakapan, ya, dalam bentuk hal-hal yang menarik bagi mereka atau dalam bentuk permainan. Nah, ini bisa kita kita susun sehingga itu akan lebih menarik pembelajaran ke depan. Nah, barangkali itu yang kita lihat prospek ke depan. Jadi mungkin diskusi-diskusi secara pertalian ini akan kita lebih berkembang ke depan, apalagi melibatkan banyak negara. Saya itu dari saya dulu sebentar. Terima kasih Dr. Andri. Satu perkongsian yang baik. Okey, kalau boleh saya katakan 3 pandangan daripada Dr. Muhammad, Dr. Hasanah dan juga Dr. Andri sendiri bersetuju. Maknanya pembelajaran dalam masih diteruskan pada masa akan datang. Tapi itu mengikut kreativiti masing-masing untuk merealisasikannya. Betul kan? Ya, betul. Okey, kita teruskan perkongsian kita. Untuk yang terakhir, Dr. Azizah boleh jelaskan dari segi senario IPG, Institut Pendidikan Guru. Macam mana, adakah pelajaran dalam talian ni masih diteruskan ataupun tidak? Baik, terima kasih. Sekali lagi ya, kita bersua rakan-rakan pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah dan dihormati sekalian. Baik, untuk menjawab soalan ini sama ada kita senario selepas COVID-19 ini, saya suka untuk berkongsi dengan satu analogi ya. Saya bawa satu analogi dan saya harap rakan-rakan semua boleh sama-sama berfikir. Baik, katakanlah ada satu di sana di mana di gunung tersebut ada harta karun. Tapi untuk sampai ke gunung tersebut untuk dapatkan harta karun, adanya hutan rimba dan bukit bukau yang sukar untuk kita sampai ke sana. Pada sehari ada sekumpulan sukarelawan telah membersihkan hutan. Telah membersihkan ataupun memberi sehingga ada laluan untuk mudah sampai ke sana, namun begitu adalah halangan-halangan sedikit yang tidak dapat kita elakkan, tetapi untuk sampai ke sana sudah ada laluan. Kita pun tidak dapat memperoleh harta karun di gunung tersebut. Jadi pada masa-masa seterusnya, adakah perlu kita biarkan laluan tersebut dipenuhi kembali dengan hutan-hutan tebal? Itu yang saya nak rakan-rakan semua fikirkan. Jadi samalah juga dalam situasi ini. Pembelajaran dalam talian ini sebelum COVID kita rasa satu yang mustahil, satu yang sukar. Semasa COVID kita sudah ada laluan, sudah ada sinar untuk kita mempelajarinya dan kita sudah pun mengaplikasikannya. Adakah selepas habisnya COVID kita ingin gelapkan kembali sinar yang telah ada tersebut? Sudah pasti ya, saya rasa ramai golongan pendidik sudah pasti menjawab tidak. Maknanya pada pandangan saya sendiri dan pihak kami sendiri akan beri cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meneruskan pembelajaran dalam talian ini. Kerana kelebihannya sangat banyak seperti kita telah dengar panel daripada Indonesia, Thailand dan juga panel dari UKM sendiri telah banyak diceritakan kelebihan-kelebihan yang mana saya rasa tidak perlulah saya kelebihan pembelajaran dalam talian. Cuma apa yang saya nak tekankan di pembelajaran dalam talian ini perlu diteruskan dengan ada syaratnya, itu dengan penambahbaikan tertentu. Oleh yang demikian, bila kita kata penambahbaikan, suka saya kongsikan juga di sini cadangan-cadangan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya sebab saya lebih fokus kepada warga sekolah, iaitu untuk guru-guru dan juga sekolah, pelajar-pelajar sekolah. Jadi kita mengharapkan semoga Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun short formnya adalah KPM
boleh memulakan sudah perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang untuk meneruskan pembelajaran dalam talian ini. Dan yang paling penting lagi, kita sangat mengharapkan pihak kementerian khususnya bahagian pentaksiran membuat ataupun mewajibkan markah dimasukkan dalam pentaksiran, markah untuk pembelajaran dalam talian walaupun kadarnya sedikit. Sebab inilah akan mendorong kita melaksanakan pembelajaran talian ini menjadi lebih rancak. Kalau tidak ada kategori dalam pentaksiran, ia akan menjadi pudar kembali. Itu pada pandangan saya. Saya kongsi satu dari pembacaan saya di negara Finland. Di negara Finland dan juga beberapa kawasan di China dan juga di Amerika Syarikat sendiri, para pelajar dibenarkan untuk meminjam peranti digital dari pihak sekolah untuk mengakses platform pembelajaran di dalam talian ini. Jadi saya rasa contoh-contoh sebegini pihak kerajaan Malaysia sendiri boleh mengambil boleh difikirkan bersama untuk kita mengambil pengajaran, iaitu dengan kebenaran meminjam peranti-peranti di institusi pengajian tinggi lah ataupun di sekolah-sekolah untuk memudahkan pelajar-pelajar khususnya di pedalaman boleh melaksanakan atau meneruskan pembelajaran dalam talian ini sekiranya seperti yang saya katakan tadi lah, sekiranya ianya diteruskan. Dan cadangan ini sangat dapat sokongan ramai lah daripada golongan guru. Baik, tadi saya sebut tentang perancangan pendek dan perancangan panjang yang perlu dilaksanakan oleh KPM. Jadi antaranya lah yang perlu saya rasa kita kongsikan juga di sini, iaitu kerajaan perlu ataupun KPM perlu fokuskan kepada 3 kategori. Pertama kepada guru, yang kedua kepada pelajar-pelajar dan yang ketiga kepada ibu bapa. Baik, kepada guru perlu diberi peningkatan profesionalisme mereka khususnya dalam teknologi. Penggunaan teknologi macam mana supaya perjalanan pembelajaran dalam talian ini boleh berjalan dengan lancar. Okey, dari sudut teknikalnya lah khususnya dari sudut teknikal. Kita ada ramai pakar-pakar di sekolah dan juga di pihak JPN, di KPM, kita ada ramai pakar, jadikan khusus-khusus untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kepada pelajar-pelajar juga sama juga, kita tingkatkan kemahiran pelajar. Kalau tadi Dr. Hasanah ada katakan bahawa golongan remaja memang sangat mahir dalam pembelajaran dalam talian ini. Jadi di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kita boleh kembangkan lagi kemahiran tersebut. Khususnya pelajar sekolah rendah lah. Sebab mereka, utamanya mereka selalunya tidak ada telefon bimbit sendiri. Okay? Tak seperti Muhammad cakap dari Thailand tadi, tak ramai pelajar-pelajar yang ada telefon sendiri, telefon pintar. Jadi samalah juga di Malaysia, kalau pelajar-pelajar sekolah rendah itu tidak ramai yang ada, tapi kalau di sekolah menengah mungkin setiap orang dah ada satu lah. Jadi proses ini memudahkan mereka. Dan yang ketiga tadi saya fokuskan juga kepada ibu bapa. Selalunya sekolah berhubung dengan ibu bapa, jadi ibu bapa juga kita kena berikan pendedahan kepentingan pembelajaran dalam talian ini supaya sokongan daripada ibu bapa akan melonjakkan lagi penggunaan pembelajaran dalam talian. Itu yang saya nak tekankan. Jadi saya rasa kesimpulan daripada untuk soalan ketiga ini, iaitu kita perlu teruskan pembelajaran dalam talian dengan penambahbaikan pada sudut-sudut tertentu. Saya ucapkan terima kasih Dr. Azizah. Terima kasih kepada Dr. Azizah, satu perkongsian yang amat baik. Boleh dikatakan untuk persoalan kita, apa yang kita bincangkan sepanjang 1 jam lebih ni sebenarnya berkaitan dengan pembelajaran dalam talian. Apa yang pasti di sini, pembelajaran dalam talian ni, pembelajaran talian akan diteruskan walaupun apa sahaja situasi, sebelum, selepas ataupun semasa. Sekarang apa yang berlaku, dan selepas pun pembelajaran dalam talian akan diteruskan. Namun apa yang kita perlu fikirkan, kita sebagai warga pendidik ataupun mungkin dari kalangan peserta kita, mungkin bukan pendidik, dari kalangan ibu bapa, kita kena ambil satu cakna. Pak Moderator, boleh menambah sikit? Ya, ada apa? Boleh mencelah? Ya. Mohon mencelah? Ya, ada apa? Mohon mencelah, boleh dibenarkan? Ya. Teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan berdasarkan 3 negara.
di sini saya ingin mengusulkan sedikitlah, memberi sedikit formula. Ringkas saja formula, iaitu 8 formula RM untuk dalam PDPC. Dengar ya? Ya, dengar. Teruskan. Okey, yang pertama, formula yang pertama adalah right mindset. Jadi ada 8 formula. Yang pertama saya kata right mindset. Jadi kita kena tukar mindset kita sekarang ini daripada no line ke online. Itu yang pertama. Yang kedua, right management. Right management ini adalah di pihak kerajaan masing-masing. Kalau di Malaysia, KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, kemudian turun kepada IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, kepada KPM tadi sekolah dan juga kepada Institusi Pendidikan Tinggi. Okey, side yang kedua adalah dari segi manajemen guru ataupun pensyarah, teachers ataupun learner. Dan berdasar-dasar kerajaan tadi mestilah kalau di Malaysia ataupun negara-negara masing-masing ada falsafah pendidikan negara masing-masing. Kalau di Malaysia tu ada falsafah pendidikan negara. Okey, kemudian di samping right management ini kita mesti juga alert, peka kepada VUCA, VUCA, yang mana VUCA ini boleh dilawan dengan VUCA juga. Jadi saya tak perlu detail lah di sini, saya hanya sebut. Dan juga kita mesti alami juga, faham juga dengan SDG, Standard Development Goal 17 itu dalam pendidikan kita nombor berapa. Okey, itu yang kedua, right management. Kemudian yang ketiga adalah right model. Right model di sini kita mesti ada model-model yang sesuai untuk kita laksanakan daripada no line ini kepada online. Okey, yang keempat adalah right media ataupun right materi. Mana materi, media-media yang kita nak gunakan mestilah sesuai dengan apa yang kita nak laksanakan. Dari segi aplikasinya, softwarenya, hardwarenya dan sebagainya. Yang seterusnya adalah right method ataupun metoda. Maknanya kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk daripada no line kepada online. Jadi saya tak detail lah. Yang seterusnya adalah right material. Mana material yang dibincangkan oleh Adik Pena tadi, material daripada media-media tradisional kepada media-media online, media-media digital. Okey, yang seterusnya adalah right measurement, pentafsiran. Maknanya pentafsiran secara online sekarang ini sama ada bersifat pembelajaran bilik darjah, online, kuis dan sebagainya. Begitu jugalah kita tidak dapat melepaskan bagi tatap muka face to face. Dan akhir sekali adalah right moment. Inilah masa sekarang kita nak bergerak daripada no line kepada online. Jadi itu sajalah moderator perkongsian saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Haji Yusof. Sebenarnya Tuan Haji Yusof ni adalah pensyarah IPG Sultan Mizan. Terima kasih atas perkongsian untuk hari ini. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung. Okey. Sejak daripada 1 jam lebih kita berkongsi maklumat dan berkongsi pengetahuan serta kemahiran yang diwar-warkan daripada panel-panel. Saya rasa ini adalah satu input yang sangat baik untuk kita teruskan dengan apa jua keadaan yang kita hadapi sekarang lah dari segi pembelajaran dalam talian. Okey, sebenarnya sekarang ni baru saya boleh buka untuk sesi soal jawab, tapi tadi Tuan Haji Yusof ingin membagi pendapat beliau, kita teruskan sahaja. Okey, sekarang saya bagi peluang kepada peserta apa sahaja nak tanya di kalangan 4 orang panel kita, boleh kemukakan persoalan, dipersilakan. Boleh saya tanya? Okey, boleh. Teruskan. Ya, saya Cik Yap daripada IPG Perlis. Ya. Sewaktu dalam jadi saya nak tanya bagaimana para pensyarah daripada UKM, daripada Thailand atau tenaga pengajar dari Thailand atau daripada Indonesia mengatasi bila adakan kelas secara praktikal.
Contohnya kalau katakan untuk yang laksanakan secara boleh dalam rumah tu tak kisahlah. Tapi bagaimana contohnya kalau analisis kimia untuk subjek kimia, biologi dan sebagainya yang perlu praktikal, bagaimana dia atasi dengan secara online ni pembelajaran? Ada cadangan idea-idea baru tak? Okey, terima kasih pada pertanyaan daripada Cik Yap ya. Okey, boleh tak saya minta pendapat daripada Dr. Hasanah berkaitan dengan perkara ni? Okey, terima kasih kepada yang bertanya ya berkenaan dengan PNP bagi kursus-kursus yang memerlukan biasanya ada alat yang teknikal, termasuk juga lah perubatan yang perlu melawat pesakit. Yang ini memang mahu atau tidak mahu mesti ada pertemuan bersemuka. Jadi apa yang berlaku sekarang kalau di Malaysia memang mereka ini adalah pelajar-pelajar yang dibenarkan balik ke kampus. Kerana dia orang ni kadang ada yang saya sebut bela. Ada makmal, so dalam makmal tu dia ada letak microbe, apa semua macam-macam benda ya, yang dia nak proses, dia analisis sepanjang masa. Yang ini memang pihak kerajaan benarkan dan kita tak nafikan mahu tak mahu bersemuka dalam konteks yang seperti ini perlu dilakukan lah, termasuk yang hands on. Ya, itulah pandangan saya. Okey, terima kasih Dr. Hasanah. Okey, kita boleh dengar satu lagi pandangan daripada Indonesia, Dr. Andre. Pembelajaran masih berterusan lagi sekarang kan? Dr. Andre? Okey, kita teruskan kepada Dr. Muhammad. Boleh bagi respon berkaitan dengan persoalan tadi? Assalamualaikum. Okey. Sekali lagi soalan. Adakah untuk pembelajaran amali, nak buat macam mana pembelajaran amali dalam situasi kita sekarang ni? Terima kasih. Bagi saya, PNP secara amali, kami di universiti itu kami guna online lagi. Cara amali macam Quran, hafal, macam tajwid dibelajar di universiti itu kita masih guna online juga. Cuma yang berlaku di PNU cara student tidak kena datang, kena bersemuka juga. Pihak kerajaan tu dia bagi untuk pelajar tu datang buat amali, tetapi dia bagi kawasan, jarak, pakai mask dan sebagainya, mengikut jarak lah. Kita ada J sediakan di universiti. Semua tempat dia di universiti tu ada sedia macam ni. Amali tu face to face tu tetap ada. Kalau mustahak sangat, mesti kena ada. Juga kita sekarang kat Thailand, solat Jumaat dah langsung, khatib baca khutbah ada tompeng, dia punya tompeng yang dan solat makmum semua pun ada jarak, ada pakai mask dan sebagainya. Dan sembahyang Jumaat sekarang pun dibuka kat Thailand. Cara sekarang masih COVID melanda tapi dibuka, jadi bebas sikit. Kawalan tu tidak ketat lah di kat Thailand. Begitulah saya rasa kongsi saya. Okey, terima kasih Dr. Muhammad. Okey. Saya boleh. Dr. Andre nak respon. Okey, silakan. Okey. Ini pengalaman di tempat kita, khusus kampus kita di Bung Hatta University Sumatera Barat ya, Pulau Sumatera, Indonesia, bagian barat Indonesia. Kami masih dalam menghadapi COVID ini cukup meningkat ya, karena kalau di Malaysia sudah menurun, kita baru meningkat di Indonesia. Jadi kementerian memberikan arahan bahwa sampai ujung tahun Desember 2020 tetap pembelajaran secara online. Nah, ini arahan dari kementerian karena melihat situasi. Walaupun di beberapa tempat sudah ada sedikit pelonggaran ya.
seperti sholat di tempat kami sudah boleh dengan aturan protokol kesehatan dengan ada jarak. Tapi kami juga berpikir sekarang ini bagaimana kami akan membuat amali ya. Jadi kalau untuk pembelajaran saya mungkin masih bisa saya lakukan sendiri karena bisa diajarkan dengan cara jauh sedikit ya. Misalnya ambil sampel di air, nanti sampel air ini dimasukkan ke dalam botol, nanti sampelnya diantar ke labor, nanti dianalisa di labor, nanti hasil analisis di labor itu kita bagi ke grup WhatsApp. Kalau tempat kami lebih banyak menggunakan WhatsApp. Nah, jadi nanti dari WhatsApp itu kita bagi ke student, pelajar kita, nanti dia minta merespon, membuat analisis, dan dia tulis dengan review beberapa jurnal, buku, nah, kemudian dianalisis, dihantar lagi reportnya dalam bentuk online juga, bisa melalui WhatsApp, dan juga bisa melalui email. Nah, itu cadangan-cadangan kita ke depan, walaupun sekarang ini belum dibenarkan kami untuk melakukan amali ya. Nah, khusus di tempat kami dan mungkin juga di beberapa negara, di beberapa bagian di Indonesia ya. Tapi khusus beberapa perubatan ya, kemudian kesehatan itu memang masih tetap pergi ke klinik ya, pergi melakukan pengobatan, tapi tetap dalam skala batasan tertentu ya, sehingga itu memang menjaga jarak sehingga COVID ini tidak berkembang. Nah, itu yang kita lihat di tempat kita di Indonesia secara umum barangkali. Ya, apa yang pasti keselamatan yang penting ya. Keselamatan, penjagaan sosial, itu yang penting. Apa sahaja yang kita lakukan, kita perlu jaga untuk keselamatan lah. Okey. Encik Yap, rasanya dah terjawab ke persoalan tersebut? Ada terjawab, tetapi ada persoalan lagi. Bagaimana pula untuk Dr. Hasna untuk UKM, sebab setahu saya ada macam khusus untuk macam yang kait dengan pemulihan kan, pemulihan. Jadi bagaimana tu waktu-waktu saat-saat COVID macam ni, bagaimana tu pihak UKM mengendalikan kelas-kelas dengan pelajar yang pemulihan ini, yang sedangkan mungkin mereka segi tingkah laku mereka adalah tidak kurang terkawal. Bagaimana untuk mengatasi masalah itu supaya dia boleh tumpu perhatian dan boleh akses bahan-bahan itu dan mengikuti pelajaran dengan secara mantap. Okey, dipersilakan Dr. Hasada. Terima kasih atas soalan. Sejujurnya saya tidak ada maklumat yang terkunci lah dalam perkara ni kerana saya tidak terlibat dengan program yang berkaitan yang Dr. Yap sebutkan tadi tu. Mungkin boleh rujuk direct dengan pensyarah-pensyarah di Fakulti Pendidikan bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran bagi program yang berkaitan pemulihan itulah. Saya minta maaf lah, saya tak ada maklumat terperinci. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, ada sedikit penambahan daripada Dr. Aziza, mungkin dia boleh respon dan menjawab pertanyaan Encik Yap. Okey, dipersilakan Dr. Aziza. Ya, terima kasih Encik Yap dan juga rakan-rakan yang lain. Baik, untuk soalan kepada pemulihan, saya tidak khusus betul-betul kepada pemulihan Encik Yap ya. Tapi pengalaman untuk pelajar-pelajar tadika yang mana masih merangkak masih merangkak dalam proses pembelajaran ataupun masih di tahap permulaan. Setakat ini saya kebetulan adalah penasihat kepada satu syarikat swasta, tadika swasta. Jadi di situ kita telah bincangkan dengan guru-guru tadika macam mana kita nak aplikasikan pelajar-pelajar yang lemah ini untuk meneruskan pembelajaran semasa COVID. Jadi di situ memang kita telah bercakap secara terang-terangan dan berbincang dengan sebetulnya dengan ibu bapa supaya mendapat sokongan daripada ibu bapa. Tugasan diberi oleh guru melalui melalui WhatsApp, kemudian ibu bapa sampaikan kepada pelajar dan pelajar perlu membuat video untuk dipersembahkan kepada guru tadika tersebut. Walaupun dia dilihat kepada masing-masing masalah lah. Kalau ini pelajar lepas dari sudut ini, pelajar tadika tadi, maka dari sudut itulah difokus oleh guru-guru. Maknanya dia menggunakan WhatsApp call. Setakat itulah yang diamalkan oleh pihak tadika lah. Okey, itu sahaja saya nak tambah. Terima kasih. Okey, ada panel lagi nak menambah berkaitan dengan persoalan Cik Yap?
Okey. Kalau tiada, kita boleh buka untuk soalan yang seterusnya. Boleh saya dengar tentang tu apa mungkin pandangan daripada tu apa pensyarah daripada Indonesia tak atau Thailand bagaimana Dr. Andri, dikenali. Okey. permintaan. Okey. Okey, Okey. Andri, Jadi silakan. begini Dr. Yap ya, kita belum bergerak kepada praktikal karena situasi COVID Indonesia masih menanjak naik ya, meningkat. Jadi yang baru dibuka itu kan baru Jakarta. Karena Indonesia ini luas ya. Saya salah satu pulau di Sumatera, pantai barat Indonesia. Dan di sini Kota Padang di tempat saya berada, kampus saya ini masih dalam pengawalan ya. Karena kesnya banyak meningkat saat ini ya. Walaupun sudah ada pemulihan yang sembuh, yang sehat ya, tapi masih dalam kawalan. Jadi kami bercadang untuk praktikal ini, khusus saya yang untuk bidang biologi perikanan ya. Kalau kami mengambil data tentang kualitas air, kita bisa pergi ke lapangan dengan protokol. Kemudian kita ambil sampel, nanti sampel air itu kita antar ke lab, kita suruh analisis oleh tenaga teknisi kita. Nanti hasil analisisnya keluar, nanti kita berikan student untuk membuat analisis pembelajaran, kemudian buat report. Nah, jadi dia menganalisis dari data kita, nanti dia merujuk kepada buku, jurnal, bagaimana kualiti perairan yang kita ambil tadi. Dari segi biologi kah, kimia kah, ya, cemaran kah, tentang kehidupan ikan dalamnya. Nanti student tulis, nanti biasanya kita menggunakan WhatsApp lebih banyak di tempat kita, lebih mudah, lebih senang menggunakannya. Kemudian ada juga student atau pelajar yang menghantarkan dengan melalui online, email. Nah, khusus untuk pembelajaran bidang kesehatan, terutama dokter ya, klinik kita tetap buka ya. Tapi dokter-dokter ini memang menjaga protokol ya, tetap pergi ke klinik ya, tetap dalam rangka protokol kesehatan. Walaupun itu dalam jumlah dan batasan yang dihadkan untuk beberapa jumlah orang. Nah, jadi itu saya rasa dari pandangan kita Indonesia. Mungkin ke depan kalau COVID ini sudah reda sedikit, mungkin banyak inovasi bentuk-bentuk cara praktikal yang lebih mudah, efisien ya. Walaupun begitu, kita tetap menggunakan modul-modul yang sudah ada, itu tetap kita berikan kepada pelajar kita. Okey, terima kasih kepada saya. Ya. Terima kasih pada Dr. Andri dan juga pada panel yang lain. Okey, sekarang mungkin kita boleh bagi peluang pada sesiapa sahaja untuk ajukan soalan. Mungkin ini yang terakhir kot. Siapa boleh? Daripada Indonesia, Thailand boleh tanya. Minta wakil dari sana. Adakah? Wakil dari Thailand ada? Wakil dari Indonesia? Mungkin ada sebarang persoalan boleh ajukan kepada panel-panel kita. Ataupun dari Malaysia sendiri? Hello. Ya. Saya ingin menambah sedikitlah pengalaman dan juga sedikit perkongsian ilmu. Begini, sebenarnya kita dah lama mengalami orang belajar. Satunya dalam awal 90-an dulu kita telah belajar tentang video conference. Apakah beza video conference dengan Meet ini? Ada beza kan? Cumanya Meet ini kita boleh tambah paparkan maklumat. Sama ada maklumat itu berupa yang kita bina melalui PowerPoint, Microsoft Word dan sebagainya. Dan juga kebolehan merakam video. Dahulu sidang video, dahulu kita bercakap sehala sahaja. Tapi disebabkan teknologi makin berubah, maka di sinilah kebijaksanaan cikgu. Kita tidak akan mampu untuk memberi ilmu secara bercakap sahaja. Kajian menunjukkan pelajar-pelajar sekolah rendah ni mampu 15 minit saja untuk kita bercakap tumpuan sepenuhnya. Jadi dalam hal ini apabila kita berada dalam paramedik ni, bagaimana kita manipulasikan kemudahan online, maka kita perlukan pertimbangan proporsional. Maksudnya begini, apabila kita mengolah pedagogi pelajaran, tidak cukup sekadar kita berkata-kata sahaja. Jadi kita gunakan medium yang ada secara online. Contoh, ini adalah pengalaman di Malaysia. Guru-guru di Malaysia
telah ada satu pelantar yang dinamakan Google Classroom. Maka gunakanlah dan olahlah kebijaksanaan guru-guru ini membina pedagogi. Dia tidak cukup sekadar kita memberi sesi bersemuka seperti ini. Adakah mampu pelajar kita mendengar sepenuhnya sesi ini selama 2 jam? Bagi sekolah rendah, sama sekali tidak mampu. Jadi dalam Google Classroom tu, kita boleh bina beberapa aktiviti. Contoh, okey, katakan saya memberi satu instructional, beberapa arahan. Kemudian, proses dalam pembelajaran tu bagaimana? Dalam PAK 21 kita serapkan. Kita bina pelantar pembelajaran tersebut. Itu memberi nilai tambah kepada pembelajaran dalam talian. Kalau sekadar kita bercakap macam ni, pelajar kita tak akan menerima, terutama pelajar-pelajar sekolah rendah. 15 minit tu dia dah bosan dah. Dia gelisah macam cacing kepanasan. Jadi terpulanglah pada cikgu. Sekarang kerajaan Malaysia telah memberi sepenuhnya Google Classroom untuk kita manipulate, membina perancangan dengan sebaik-baiknya. Dan ilmu itu kita boleh berkongsi. Sekian, itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Hakim. Tuan Haji Hakim adalah pensyarah daripada IPT Sultan Mizan. Satu perkongsian yang baik dan mungkin kita boleh tahu selama ni yang kita tak tahu. Ya. Okey, untuk soalan terakhir saya bukakan satu lagi. Mungkin wakil daripada Indonesia ataupun Thailand, kita nak mendengar suara dari sana pula. Satu soalan yang terakhir boleh ajukan daripada panel-panel. Ada ke? Ataupun Malaysia? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita bagi kesempatan kepada 4 orang panel kita untuk kali yang terakhir untuk sesi perkongsian pintar yang dijalankan pada hari ini dengan penuh. Moderator sekejap boleh? Ya. Sekejap je. Ya. Okey, sekejap saja. Saya nak merujuk kepada right model. Okey. Contoh je, saya nak bagi contoh. Apa yang dibincangkan oleh panel itu, kalau kita tidak ada asas, tidak ada satu platform untuk kita buat benda ni, jadi susah. Jadi saya nak bukan mencadang, nak berbincang, nak mengesyorkanlah mana kita ada model, satu model. Contohnya katalah kita mengambil satu model, nama dia KOM lah, KOMPT. Tak kisahlah apa nama pun, tapi saya nyatakan nama KOM ni. Yang pertama, yang pertama dah kenal pasti. So, kita nak buat semua ni, kita kena kenal pasti dulu. Kita ni teacher ni apa kelebihan kekurangan kita? Kita kena pasti di situ. Dan juga learner kita, partisipan kita, apa kelemahan kekurangan tu. Okey, yang kedua, objektif. Kita nak buat benda ni semua, PDPC online ke non-online ke ni, apa objektif kita? Okey, yang ketiga, media apa kita nak guna dan kita nak pakai. Media tadilah yang dibincangkan oleh panel panjang lebar tadi tu. Kemudian keterlibatan. Keterlibatan kita ni face to face lah, keterlibatan secara maya atau keterlibatan secara segerak tak segerak, disorganize, dan juga akhir sekali taksiran kita ni sama ada pembelajaran bilik darjah, pentaksiran sumatif, formatif, online dan juga non-online. Dan itu sajalah, jadi maknanya ringkasnya KOM, KOMKT. Terima kasih. Okey, terima kasih perkongsian yang diberikan. Okey, saya ingatkan sekali lagi kepada peserta, minta link dengan kehadiran untuk kami rekodkan maklumat semua peserta bagi membolehkan kami menghantar email sijil. Selepas 2 minggu atau 3 minggu kami akan edarkan. Dan satu lagi untuk penilaian kursus hari ini, minta semua peserta dapat menjawabnya. Okey, untuk yang terakhir, kalau boleh untuk 4 orang panel, untuk rumusan terakhir, apa yang berlaku sepanjang 2 jam berlangsung dengan perkongsian kita berkaitan dengan pembelajaran atas talian. Okey, saya mulakan dengan Dr. Andri. Jadi persilakan Doktor.
Jadi dari perkongsian kita ini kepada rekan-rekan semuanya, ada beberapa poin penting yang perlu kita catat ya, bahwa dalam pembelajaran pertalian ini ke depan itu kita tidak bisa hindari ya, harus kita hadapi dan kita harus beradaptasi. Siapa yang mampu beradaptasi terhadap perubahan itu, mereka lah yang akan selamat. Nah, dalam melakukan adaptasi ini ada 4 catatan penting yang kita berikan. Satu, lecturer atau dosen dan setara itu guru ya harus menyiapkan materi pembelajaran sebaik mungkin, semenarik mungkin ya, dan menggunakan bermedia apa saja yang bisa diakses oleh pelajar-pelajar kita. Yang kedua, kita adalah dengan membuat materi itu kita akan membuka cakrawala kita dengan banyak pihak, banyak orang. Mungkin kita bisa menerima masukan, perbaikan, penyempurnaan dan penambahan ilmu baru ya, dan juga kita membuka persahabatan antar beberapa negara. Kemudian yang ketiga adalah dalam kondisi media online pertalian ini, memang setiap perguruan tinggi, kerajaan atau pemerintahan harus menyiapkan fasiliti ya. Fasiliti apa saja, mulai dari untuk online jaringannya, kemudian juga memberikan kemudahan kepada pelajar ya untuk mengaksesnya ya, kemudian mungkin memberi kapasiti untuk mengakses, menyimpan ya gigabyte ya data, video dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tadi saya sarankan sebuah perguruan tinggi atau lecturer juga menyiapkan tempat belajar yang representatif lah, yang menarik ya. Mungkin ini bagi saya kan mungkin agak kurang menarik ya, tetapi ke depan kita akan membuat sehingga background kita, suasana tampilan kita itu menyenangkan bagi mereka dan mereka bisa berinteraksi aktif dengan kita. Nah, barangkali itu catatan penting ke depan yang kita harapkan mudah-mudahan diskusi antar negara ini akan lebih membuka cakrawala lagi. Mungkin kita tingkatkan dengan topik-topik yang berbeda hingga lebih meningkatkan wawasan, kemampuan kita bersama antar negara. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Andre. Okey, dipersilakan pula Dr. Muhammad wakil daripada Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ringkasnya, halo? Ya, teruskan Doktor. Kita kena mengingat sepanjang kami berkongsi sedikit maklumat daripada Thailand, saya nak mengingat kepada saya sendiri dan kepada semua yang mendengar bahawa kita sebagai pendidik, sebagai teacher ni, sebagai panggil perihal mendidik, iaitu bukan sekadar kita memberi maklumat, memberi ilmu, kita macam mana kena melihat di segi kita kena memelihara, menjaga dan melatih, mengajar, juga menjangkut hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang lebih besar yang tersarah kepada pembentukan ataupun pembinaan insan rohani yang seimbang dengan bertanggungjawab, mengikut cadangan daripada doktor daripada Malaysia tadi, saya nampak di segi pedagogi penting untuk kita nak menguasai. Contohlah kita kata kita buat kursus Zoom cloud meeting, macam mana kita nak masukkan teknik, corak, taktik yang ada dalam isi ilmu yang kita nak bagi kepada pelajar. Kita kena tambah di segi teknik pendekatan yang sesuai dengan isi pelajaran kita. Yang itu program kita kata classroom pun juga dia ada banyak macam-macam teknik boleh kita imbuh masuk supaya online learning kita tu panggil ditertarik kepada pelajar. Yang inilah saya cadangkan supaya kita tu banyak ada kursus seperti kursus special learning online. Kami di PNU sekarang buka program kursus Zoom clouding meeting
program untuk seluruh wilayah Naratiwak ni untuk mari masuk kursus workshop online sekarang. Semua ada titik hari sekarang. Okey, terima kasih Dr. Muhammad. Okey, terima kasih perkongsian doktor. Saya teruskan dengan Dr. Hasanah. Boleh bagi rumusan terakhir untuk program kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Hasliza dan semua rakan-rakan ahli panel serta peserta-peserta sahabat-sahabat barulah pada hari ini. Saya akhir sajalah, mungkin bukan rumusan lah, ini pesanan sajalah. Sepanjang saya aktif dalam e-learning, saya rasa mungkin dalam 14 tahun sebagai seorang yang sangat passionate tentang e-learning, benda utama yang selalu ditanya ialah macam mana ia diiktiraf ataupun apa imbalan apa yang kita dapat kalau pandai pasal e-learning ni. Jadi pada pandangan saya lah, ada banyak imbuhan yang menanti kalau kita buat benda lain. Ada banyak manfaat yang kita boleh dapat kalau kita buat benda lain selain daripada memandaikan diri dalam e-learning. Jadi ini yang kita kena tengok balik ya dalam kehidupan kita sebagai ahli akademik, ialah kita tangguhkan dulu keinginan kita untuk nak mendapat pelbagai imbuhan apabila kita nak explore benda yang berkaitan dengan e-learning. Kita kena ingat balik ya, kalau dalam bagi orang Islam kena percaya kan kepada satu hadis kan, jika mati anak Adam akan terputuslah ya semua amalannya kecuali yang 3, iaitu salah satu apa dia, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita buat, yang kita share, yang kita upload, yang kita kongsi dengan rakan-rakan, dengan pelajar-pelajar ke apa semua, itulah ya mudah-mudahan yang akan menjadi talian hayat kepada kita. Jadi mungkin kita buat YouTube ni, buat video, banyak masa habis nak explore itu, nak explore ini, nak edit video ke apa, bukannya mudah ya, perlukan masa yang banyak ya. Jadi kalau kita faham bahawa apa yang kita buat hari ini bukanlah semata-mata nak dapatkan reward di dunia sahaja, tetapi kita tangguhkan mudah-mudahan ia menjadi talian hayat apabila kita berada di alam sana, insya-Allah kita akan balik kepada membetulkan niat. Kenapa? Why? The big question, why? Kenapa kita nak buat semua ni? Kenapa kita nak explore macam-macam benda yang berkaitan dengan e-learning? Dah 20 tahun dah ya, 10 tahun, 20 tahun belajar daripada sekolah rendah, menengah, universiti. Berapa tahun tu? Ya, 15 tahun agaknya nak menjadi pensyarah, nak menjadi ahli akademik yang hebat. Ya, 15 tahun belajar. Ya, kena belajar pula pasal e-learning. Inilah masa, inilah cara untuk kita berkongsi ilmu secara online dengan mudah. Itulah ya, mudah-mudahan nanti akan bantu kita semasa akhirat nanti. Wallahu'alam. Terima kasih Dr. Hasanah. Okey, diteruskan. Salah silap. Ya. Diteruskan untuk panel yang terakhir. Ini adalah daripada tuan rumah sendiri, Dr. Aziza. Minta beri sedikit perkongsian terakhir untuk hari ini. Persilakan Doktor. Terima kasih. Terima kasih pada moderator, rakan-rakan sekalian, rakan ahli panel dan juga penonton dan pendengar. Kita dua perkara ini atau pertemuan terakhir daripada IPKS. Yang pertama adalah kalau sebelum kita iaitu pembelajaran dalam talian. Kalau sebelum COVID, warga pendidik dan juga pelajar sedang aktif dan berjalan dalam konteks pembelajaran dalam talian. Semasa COVID, kita semua sedang laju. Dan selepas COVID, saya mengatakan kita sudah berlari. Kita berlari dalam pembelajaran dalam talian ini. Baik, yang kedua, yang saya nak kongsikan juga adalah apa sahaja profession kita yang pada kita adalah biar kita mendalami teknologi ini selari dengan perkembangan dunia. Barulah kita tidak ketinggalan. Okey, itu pertama saya lah. Dan akhirnya saya mewakili IPG PSM, juga mewakili pengarah dan timbalan pengarah. Saya dan kepada kerana sudi berkongsi pengalaman dalam channel Google Meet ini. Itu sahaja. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih kepada Dr. Aziza. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada semua peserta kerana dapat bersama kami pada hari ini dan tunggu sehingga akhir perkongsian kita. Namun apa yang kita lakukan adalah untuk manfaat semua dan perkongsian idea ini boleh jadikan kita dapat menambahkan pengetahuan ataupun kemahiran kita tentang pembelajaran dalam talian. Okey, sebagai mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, saya mewakili Sektor Khidmat Konsultasi dan Pengantarabahasaan IPDK Sultan Mizan sebagai pengatur program ini, pengarah, timbalan pengarah dan seluruh warga IPDK SM ingin mengucapkan tahniah dan segalung penghargaan kepada semua panel yang terlibat, semuanya hebat-hebat dengan hujah-hujah yang sangat bernas dan info-info yang ada yang baru, kami pun tak tahu, dapat hari ini baru. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak dengan kepada Dr. Hasanah, Dr. Andre, Dr. Muhammad dan juga Dr. Aziza selaku tuan rumah pada hari ini. Jadi ini adalah satu platform yang julung-julung kali berlaku. Indonesia, Malaysia dan Thailand bergabung. Satu hati, satu jiwa. Terima kasih atas kerjasama semua. Apa yang kita bincang ini adalah untuk anak didik kita. Bukan untuk kita sebagai pendidik sahaja. Yang pasti kita juga petugas barisan hadapan. Tetap berjuang mendidik anak bangsa dengan apa cara sekalipun. Walau apa keadaan pun sebelum, semasa dan selepas COVID-19. Izinkan saya berpantun sekali lagi. Bunga seroja di atas para anak dusun pasan pelita. Kalau silap tutup bicara, jemari disusum maaf kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja perkongsian kita antarabangsa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sejahtera kepada semua dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terakhir kepada peserta yang tidak sempat untuk daftar. Saya akan paparkan QR code dan link. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.